Hello guys, welcome back to my channel. Okay, nama aku Azrul. Kepada yang masih lagi setia kat channel ni, thank you so much. Dan kepada yang masih lagi baru, please do subscribe. Baru-baru ni aku ada dah share dalam Facebook aku apa semua, aku jual semua barang. Ramai yang DM aku, PM aku, tanya, bro dah berhenti wedding photography ke apa kan? So aku nak clearkan kepada korang, iaitu aku tak berhenti lagi wedding photography ni. Cumanya aku menjual semua peralatan Nikon tu semua sebab aku nak upgrade kepada Canon EOS R ni. So korang tahu tak kenapa aku jump daripada Nikon tu, Nikon D750 kepada EOS R. Susah sangat nak sebut ni. So senang cerita lah, kalau nak kira iaitu Nikon D750 tu bagi aku dah memang nice dah sebenarnya kan. Body ni memang yang aku dah lama nak, tapi alangkahnya orang kata apa, jodoh tak berpanjangan. So tak sampai setahun kot aku pakai ni, tapi SC dia dah lebih kurang 66,000. Dan esok aku akan jumpa buyer, dia nak beli, and then aku akan lepaskan body ni. Okay, and then kalau nak katakan body ni dah best dah bagi aku, sebab aku memang suka Nikon dari segi color, dia punya sharpness. So sayanglah sebenarnya aku nak jual peralatan Nikon ni. Tapi itu bukan sebab utama yang aku nak share pasal kenapa aku nak upgrade ke apa, bukan. Sebenarnya ada lagi sebab-sebab lain yang aku nak share kepada korang. So kali ni aku nak share apakah poin-poin yang aku menyebabkan aku sanggup nak ambil EOS R ni, yang Canon ni. Sebenarnya aku tak berapa suka sangat, tak berapa gemar pun guna Canon ni, tapi disebabkan terracun dengan member dengan function daripada Canon tu sendiri, so aku decide aku akan jump. Kali ni aku akan share lah sikit beberapa dia punya point, aku rasa korang pun akan terracun lah. Kalau korang tengok tangan kiri aku ni iaitu Nikon D750, dan yang belah kanan aku iaitu Canon EOS R. So kalau korang nak tengok daripada saiz dia, okey, Nikon ni lebih besar. Okey, dari segi dia punya lebar pun, okey, jap aku tunjuk macam ni, senang untuk korang tengok. Okey, so Nikon ni lagi besar. Dari senang cerita, dia punya saiz body ni memang besar sedikit daripada Canon ni. Okey, dari segi berat pula, kalau dia dah campur bateri ke apa, Nikon lagi berat daripada Canon EOS R. Senang aku cerita panggil Canon je lah, okey. So Canon ni dari segi ringan dia menang lah. Dari segi saiz dia punya compact pun menang lah. Okey, dari segi screen, okey, kalau korang tengok screen, okey, lebih kurang saiz screen yang ada ni yang kat depan ni, Nikon dan EOS R lebih kurang. So senang cerita, saiz screen tu dah sama. So kalau aku tukar pun dah tak jadi masalah. Okey, dari segi flip, Nikon D750 hanya lebih kurang macam ni saja. So dia tak boleh buat 360 darjah. Okey, kalau nak compare dengan EOS R ataupun Canon ni, so kalau korang tengok ni, okey, boleh flip macam ni dan boleh pusing lagi. So senang cerita, dia punya ni memang boleh pusing 360 darjah. Korang nak macam mana? Kalau korang nak shoot just tengok screen macam ni ke kan, nak pusing macam ni ke apa, semua boleh. Memang sangat senang kalau berbanding dengan Nikon hanya 90 degree sahaja. Ada satu kekurangan yang aku tak berapa gemar lah yang aku nampak sekarang daripada Canon, iaitu dia punya button tu tak banyak. Maksudnya button dari segi untuk white balance, ISO apa semua tu tak ada dekat bahagian luar. Tapi aku tak sure lah kalau ada dibuat nanti ke apa kan. Tapi kalau berbanding dengan Nikon, kalau korang tengok dekat sini, dia boleh adjust white balance terus dekat sini, ISO, dan ada banyak terus button dekat sini. Dan kalau nak tukar dari segi mode manual, ASPN, ada yang lain apa semua tu, so kita boleh hanya manual kat sini, manual adjust dekat sini. Tapi kalau berbanding dengan EOS R ni, kita kena tekan manual, bukan manual lah, kita kena tekan mode punya button ni untuk kita tukar apa semua. So agak leceh sikit. Mungkin kalau aku dah lama, mungkin aku dah biasa, okey lah. Okey.
Okey, cerita pula pasal SD card slot. Okey. Dia punya memory card slot iaitu kalau Nikon dia memang menang lah sebab dia ada 2 slot. Okey, tetapi kalau Canon dia hanya ada 1 slot sahaja. So, sekejap aku buka. Okey, hanya ada 1 slot sahaja iaitu untuk Canon. Tapi aku tak kisah pun kalau dia hanya ada 1 slot card sahaja sebab memang selama ni aku hanya menggunakan 1 memory card sahaja. Tak macam Nikon walaupun ada 2, aku hanya guna 1 je. So kalau aku jam kepada Canon ni, so tak ada masalah pun. Sebelum aku nak jam daripada Nikon kepada Canon ni, sebenarnya aku ada problem iaitu aku tak tahu sama ada memory card yang lama ini boleh guna tak, iaitu memory card SD card. So aku ada lebih kurang banyak juga SD card aku yang lama yang menggunakan dekat Nikon. Tapi disebabkan agak risau lah kalau kita tak boleh tu, maksud aku kena pakai CF card ke, so ada susah sikit lah kalau kita nak upgrade kan. Tapi disebabkan Canon EOS R pun menggunakan SD card, so bagi aku mudah lah. So aku tak perlu nak upgrade banyak benda dari segi memory card, dan memory card ni pun boleh sharing. So aku hanya format and then plug and play sahaja. Maksudnya plug and use lah, bukan plug and play. Plug and use sahaja untuk Canon EOS R. Itu adalah perbezaan daripada Nikon dan Canon ni. So kalau korang rasa tak teracun lagi apa yang aku cakap poin-poin dia, aku beritahu kepada korang apa lagi yang menyebabkan aku rasa nak beli sangat Canon EOS R, R ke RP ke R5 ke R6 macam tu. Okay, poin yang lain yang aku rasa nak beli ni sebabnya dia punya screen sebenarnya boleh touch. Okay, so touch screen lah senang cerita. Okay, kita hanya boleh touch screen je lah. Kalau Nikon D750 tak boleh touch screen, so susah sikit lah nak buat kerja kan. Dan yang paling best sebenarnya untuk Canon ni iaitu dia boleh dari screen ni kita boleh touch and then snap melalui screen ni. So bermaksud kalau Nikon dia hanya menggunakan kita hanya boleh tengok dekat sini and then kita hanya klik shutter, betul? And then dekat Canon ni dia ada 2 cara untuk snap gambar, iaitu cara yang biasa iaitu kita snap melalui shutter, dan yang kedua iaitu kita boleh snap gambar melalui dekat screen ni. So bermaksud kita fokus tu dekat muka orang. Okay, contoh kat muka orang dalam screen ni, and then kita klik and then kita boleh snap terus. So bermaksud dia fokus, dia auto focus yang dekat mana kita klik and then terus snap. So korang rasa macam ni? Senang ke tak kan? Memang senang gila lah. Kalau korang contoh berarak ke apa kan, shoot berarak, shoot apa ke, korang just klik je screen tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memang senang. Aku dah cuba shoot sebelum ni dekat satu job ni. Aku cuba macam tu. Yes, memang senang. Sebab aku hanya pegang ni macam ni je. Okay, and then aku just snap tekan screen dia sahaja. So memang senang. Aku bukannya nak promote EOS ni, Canon EOS ni, tetapi ini secara jujurnya ini adalah sebab kenapa aku sanggup jump daripada Nikon kepada Canon. Ada sebab lain juga kenapa aku sanggup jump kepada Canon ni, iaitu dari segi video. Okey, sebagai contoh aku memang ada buat video YouTube sebagaimana yang korang tengah tengok ni. Sebelum ni aku memakai Sony A6300. So yang tu aku dah jual dah. So Sony tu, body Sony tu aku menggunakan untuk record video untuk wedding ke, ada buat behind the scene ke, ataupun untuk YouTube punya video. Tetapi kalau aku nak upgrade dari segi lens, so agak mahal sikit. So untuk foto aku menggunakan Nikon. Bermaksud aku perlu belikan lens yang lain. Contoh untuk Nikon, kalau aku nak upgrade lens, dan juga kalau Sony aku nak upgrade lens, nak beli Sigma ke apa, so aku kena beli yang asing. So bermaksud senang cerita, foto dan video aku menggunakan body kamera yang berbeza. So dekat situ aku rasa macam problem lah sikit kan. So dengan menggunakan Canon EOS R ni, aku dah boleh shoot foto, shoot video hanya menggunakan satu body ni sahaja. So aku dah cuba dari segi aku menggunakan Sigma Art 35mm,
dia punya autofocus memang cun. Okey, yang paling bagi aku agak terkesan yang macam wow, iaitu aku pernah menggunakan Nikon D750, tetapi dari segi function performance untuk menggunakan third party punya lens, contoh Yongnuo, Vitrox, Tamron, okey. So kalau yang tu tak berapa best. Sebagai contoh Yongnuo, dia okey. Dari segi sharpness macam kurang sikit, focusing pun kurang sikit, tapi boleh untuk buat gambar. Tapi berbanding dengan Canon, okey. Sebelum ni aku pernah try Vitrox dan Yongnuo kat kedai tu yang 85mm. Seriously, dia punya focusing, dia punya sharpness hampir sama dengan yang Canon punya EF, lens EF, macam tu. So senang cerita, dia punya orang kata apa, kesesuaian menggunakan third party punya lens, memang terbaik. Aku bukannya nak promote lah, okay? Tapi ini secara jujur lah, memang aku cakap memang terbaik gila. Kepada korang rasa, kalau korang rasa nak beli, korang boleh je cuba beli, ataupun senang cerita sebelum beli korang test dulu dekat kawan ataupun pergi ke kedai, diorang ada bagi yang use punya kamera, korang try. Seriously, apa yang aku cakap ni adalah yang kenyataan. Korang boleh test dan verify sendiri. Okay? Okay guys, so itu sahaja yang aku nak share kepada korang lah tentang kenapa aku sanggup tukar daripada Nikon kepada Canon EOS R. Dan senang cerita, aku terus jump daripada kapal Nikon ni kepada Canon. Okay, dan lupa aku nak beritahu, sebenarnya adalah salah satu lagi sebab, iaitu kawan-kawan aku, sahabat aku sekeliling ni dah ramai menggunakan Canon. So yang pakai Nikon dah kurang. Anything kalau happen dekat aku ataupun lens ke apa semua, aku senang lah untuk nak pinjamkan daripada diorang, iaitu lens ke ataupun body second ke apa ke. So itulah salah satu juga penyebab aku sanggup tukar kepada Canon EOS R. Okay, so guys, so itu saja yang aku nak share kepada korang tentang sebab-sebab lah hari ni. Bukan hari ni lah, sebab-sebab kenapa aku jump daripada Nikon kepada Canon. Okay, and aku harap korang faham dan jangan salah faham dengan peralatan yang aku dah jual tu. Okay, aku masih lagi still dalam wedding photography. And aku rasa itu saja. So kalau korang rasa nak tahu lebih pasal EOS R ni, korang boleh je drop komen dekat bawah tu. And see you guys in next video. Dan jangan lupa untuk tekan button subscribe kat bawah tu. Alright, so see you guys in next video. Bye.